Kau kenapa ni? Tak, aku macam akhir-akhir ni aku selalu rasa sedih. Cuba kau cek balik ibadah kau. Biasanya ni tanda orang kena iman. Amat maksud kau? Aku setiap hari solat, baca Quran, zikir, sedekah, buat baik dengan orang lain. Aku dah buat semua tu. Tapi aku still rasa sedih dan tak tenang lagi. Sebab Macam mana pula tu? mungkin kau tak cukup ikhlas lagi, tak khusyuk lagi ke? Cuba kau cek balik niat kau. Macam aku cakap lah, jika kau tak ikhlas. Pernah tak kita dengar kata-kata tersebut dilontarkan kepada penghidap depresi semasa mereka meluahkan perasaan? Sebahagian orang Islam sering mengaitkan punca depresi adalah disebabkan lemah pegangan agama atau lemah iman. Tapi sekejap, betul ke pandangan tu? Cuba kita lihat ini sama-sama. Saban tahun kita disajikan dengan berita-berita kematian yang berkaitan kes kemurungan atau depresi tanpa mengira latar belakang bangsa atau agama. Dan ia semakin meningkat terutamanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, dalam setiap 40 saat terdapat seseorang maut dengan cara membunuh diri. Dan menurut Tinjauan Kesihatan dan Morbidity NHMS, iaitu badan di bawah naungan Kementerian Kesihatan Malaysia, seramai 29.2% orang dewasa di Malaysia ini menderita dengan penyakit mental. Dalam erti kata lain, 3 daripada 10 orang dewasa menderita dengan penyakit ini. Jadi, adakah benar bahawa depresi berpunca daripada permasalahan iman? Atau ia hanyalah suatu bentuk andaian semata-mata? Untuk menjawab persoalan ini, mari kita dengar daripada mereka yang ahli dalam isu ini. Depresi adalah direct translation kepada kemurungan. Bahasa Inggerisnya kita panggil depression. Jadi depression itself adalah satu jenis emosi. Kita ada sedih, kita ada gembira, kita ada bangga, kita ada cinta. Dan salah satu perasaan yang Allah wujudkan kepada manusia adalah depresi. Jadi depresi dari sudut takrifan, dari sudut perasaan adalah satu perasaan yang extremely low mood dan sangat-sangat sedih. Tetapi depresi juga boleh menjadi satu jenis penyakit, khususnya apabila kita menamakannya sebagai kecelaruan kemurungan, depressive disorder. Dia adalah satu penyakit yang bukan lagi perasaan biasa. Apa ciri-ciri yang menyebabkan dia jadi penyakit? Pada asasnya, dia ada 3 perkara utama. Pertama adalah perasaan mood yang rendah dan sedih yang sangat ekstrim, yang berpanjangan lebih daripada 2 minggu betul-betul. Kedua ialah kehilangan rasa seronok atau tenang, atau rasa empty atau rasa kekosongan. Kita susah nak rasa best, hilang nikmat yang berpanjangan, khususnya dalam benda-benda yang sebelum ni memberikan kita nikmat, tetapi nikmat tu hilang. Dan ketiga adalah dia sangat-sangat mengganggu kita punya asas kehidupan. Seperti contoh, benda-benda yang biasa kita buat secara harian yang simple, seperti bangun pagi, gosok gigi, senyum dekat pasangan, peluk anak, mandi, drive, masak. Benda-benda yang sebenarnya sebelum ni kita buat automatik je, tanpa perlu banyak fikir, benda tu tak membebankan. Tapi bila kita kemurungan, perkara-perkara asas dalam kehidupan tu dia jadi satu perkara yang sangat sukar untuk dilakukan. Depresi adalah gabungan pelbagai faktor berisiko. Antara faktor berisiko adalah genetik, maksudnya ibu bapa yang ada depresi, trauma zaman kanak-kanak seperti diabaikan oleh ibu bapa, sering dimarahi, mengalami gangguan atau buli semasa zaman kanak-kanak, penyalahgunaan dadah, stres yang berpanjangan akibat mungkin kesusahan hidup, ekonomi, perceraian. Jadi ada banyak faktor-faktor yang pelbagai yang develop daripada satu faktor ke faktor yang lain. Sebab tu kita tidak semudah-mudahnya nak kata seseorang itu depresi kerana ini atau itu dan sebagainya.
dia punya simptom ada banyak. Boleh diterjemah ataupun boleh dimanifestasi dalam bentuk pemikiran. Contoh, dia selalu membanding-bandingkan dengan orang lain dan dia sentiasa rasa diri dia tak berguna dan beban kepada orang lain. Tidak layak dihargai, tidak layak dicintai. Jadi dia selalu menyalahkan diri dia sendiri. Dia juga boleh terjelma dari sudut sukar nak tidur, sukar nak fokus, idea untuk menamatkan kehidupan. Sebab dia rasa dia beban kepada dunia, beban kepada orang, maka dia rasa macam lebih baik dia tidak ada di dunia. Tetapi dia pada asasnya untuk mendiagnos kemurungan atau kecelaruan kemurungan meja, dia memerlukan sekurang-kurangnya 6 daripada 12 kriteria yang tersenarai dalam Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders. Penyakit psikologi ni dia satu benda yang kita tak nampak. Dia bukan macam Alzheimer, Down syndrome yang kita nampak jelas dari sudut fizikal dia, galaku dia. Contohnya, seorang tu dia kemalangan, dia berdarah-darah tangan dia. Semua orang tahu dia sakit. Semua orang nampak. Tapi kalau yang berdarah-darah itu adalah dalam otak dia atau dalam jiwa dia, dia orang tak nampak. Yang orang nampak adalah seseorang yang tidak bermaya, malas, tak ada motivasi, tak ada semangat. Sedangkan orang tidak tahu apa yang terjadi atau apa yang berlaku dalam minda dia, dalam jiwa dia kan. Jadi bila dia tidak nampak, orang mudah berprasangka, dan antara prasangka yang biasanya dihadapi oleh mereka yang ada kemurungan adalah mereka ni lemah iman ataupun tak cukup beribadat dan sebagainya. Sudah tentunya segala amal ibadat khusus yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita boleh memberikan kita ketenangan. Itu tidak ada sesiapa yang pertikaikannya. Namun persoalannya di sini adalah, adakah seseorang itu menjadi kemurungan kerana dia lemah iman atau lemah hubungannya dengan Tuhan? Untuk menjawab persoalan itu, ada dua hujah yang saya nak kemukakan. Pertama adalah kemurungan adalah gabungan pelbagai faktor seperti saya sebutkan di awal tadi. Sebagai contoh, katakan Ali berumur 22 tahun, dia didiagnos ada kemurungan dan dia ada genetik. Ibunya ada kemurungan, zaman kanak-kanak dia selalu dibuli, dia membesar dalam keadaan begitu dan akhirnya dia mendapat kemurungan. Sekiranya kita memahami kehidupan Ali, adakah wajar kita berkata bahawa Ali mendapat kemurungan kerana dia tidak cukup iman, tidak cukup kuat hubungan atau tawakalnya kepada Tuhan? Hukuman atau konklusi yang begitu adalah tidak adil kepada Ali kerana kita tidak mengambil kira faktor-faktor kes sejarah hidup dia, trauma dia, genetik dia. Jadi adalah satu pernyataan yang tidak adil sekiranya kita mengatakan bahawa Ali kemurungan kerana tidak cukup. Yang kedua adalah sekiranya kita ingin mengatakan bahawa seseorang yang kemurungan itu adalah kerana kurang iman, kita haruslah mempunyai satu kuasa ajaib untuk menilai tahap kemurungan setiap orang. Contoh, kita tahu tahap iman Fatimah adalah 9/10 dan Abu 2/10, dan kita punya assumption ataupun kita punya pernyataan anggapan bahawa iman menyebabkan kemurungan. Mestilah kita berupaya untuk melihat semua orang yang kemurungan tahap imannya mesti 5 ke bawah ataupun 3 ke bawah ataupun 0 ataupun 1. Itu boleh membuktikan bahawa iman menyebabkan kemurungan. Tetapi hakikatnya tidak begitu. Hampir mustahil untuk kita sebagai seorang individu menilai tahap iman orang lain. Maka adalah tidak adil untuk kita membuat satu konklusi bahawa lemah iman menyebabkan kemurungan. Dalam keadaan itu adalah kita punya anggapan sahaja dan kita tidak boleh membuktikannya, tidak berasaskan kepada ilmu, malah dia adalah satu bentuk judgmental thought yang tidak adil yang dilemparkan kepada mereka yang mempunyai kemurungan. Tak kita kata meningkatkan iman boleh menyembuhkan kanser. Dengan meningkatnya iman maka hilanglah sakit jantung. Penyakit perlu dirawat dengan cara penyakit, tetapi dengan meningkatnya hubungan dengan Tuhan sudah tentunya memberikan kita satu
satu faktor protektif yang berkekalan, yang sustainable. Kerana kita tahu bahawa kita ada Tuhan yang menjaga. Kesakitan, kemurungan atau depresi itu adalah sementara di dunia sahaja. Dia boleh menjadi satu tali yang kita berpegang teguh kepadanya. Kemurungan adalah satu penyakit yang mana dia perlu melalui proses rawatan tertentu yang terbukti secara saintifik. Seperti mana juga kalau sakit tangan, rawat tangan, sakit kaki, rawat kaki. Begitu juga kalau sakit psikologi, depresi, kita merawatlah depresi itu. Dalam masa yang sama, berusahalah sebaik mungkin untuk menjaga keimanan. Apakah kaitan depresi dengan iman seseorang? Saya bawa ke belakang dulu sebab bila kita bertanyakan soalan itu kepada iman, maksudnya kepada agama kita kena lihat bagaimana generasi pertama umat ini, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi sirah itu melalui kehidupan mereka. Ini ada tak yang boleh memberikan kepada kita clue ataupun jawapan mengenai soalan tadi? Kesedihan ini adalah satu perkara yang berpunca daripada tragedi, kesusahan dan apa sajalah yang berlaku kepada kita. Orang takkan tiba-tiba sedih. Kalau tiba-tiba sedih, itu yang kita masukkan sebagai depresi yang penyakit. Tapi kalau kita sebut tentang kesedihan secara umum, kesedihan yang berpunca daripada tragedi. Dan siapa lagi yang paling banyak tragedi dalam kehidupannya kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri? Kerana Nabi sebut dalam hadis, manusia yang paling banyak sekali ditimpakan ujian adalah para anbiya. Dan bila para anbiya yang paling banyak sekali ditimpa ujian, secara teknikalnya, secara logiknya, mereka juga yang paling banyak sedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok pun dalam kehidupan Nabi. Sejak daripada kecil, kematian ayah Nabi, kematian ibu Nabi. Kemudian Nabi dijaga oleh atuk Nabi. Atuk Nabi pun meninggal dunia. Abu Talib jaga Nabi. Abu Talib pun akan meninggal dunia. Khadijah pun akan meninggal dunia. Semua anak Nabi akan meninggal dunia kecuali Fatimah. Itu baru sebut tentang kematian insan tersayang di kanan kiri Nabi SAW. Belum sebut tentang bagaimana kaum dia tolak dia keluar daripada Mekah, kan? Macam mana mereka tekan Nabi, zalimi Nabi SAW, sehingga Nabi terpaksa tinggalkan tanah air, jauh daripada family, tinggalkan segala yang dimiliki di Mekah, tinggalkan reputasi, semuanya Nabi telah korbankan. Dan kita akan sebut dengan yakin bahawa Nabi bukan melalui tragedi-tragedi ini secara tidak beremosi, sebab terlalu banyak bukti. Semua, every single tragedi yang berlaku kepada Nabi, Nabi sedih. Bila Nabi ziarah makam ibu Nabi, Nabi menangis. Why? Kerana Nabi rindu ibu Nabi. Secara fitrahnya, kematian ibu ketika Abu Talib mati, dan kita tahu ceritanya bagaimana tahun itu pun akhirnya dinamakan tahun kesedihan. Dan kematian Khadijah, dia bukan senang untuk Nabi lalui. Sampai Aisyah yang tak pernah jumpa dengan Khadijah pun, Aisyah radhiyallahu anha, dia komplain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi terlalu banyak sangat cakap tentang Khadijah. Kerana Nabi merindui Khadijah. Bila Nabi hijrah, Nabi toleh ke belakang dengan sedih. Nabi sebut, Nabi tak sangka yang Nabi akan dihalau keluar daripada tanah air Nabi, dan Nabi bersedih untuk melihat Mekah buat kali terakhir. Itulah antara cerita-cerita dalam sirah yang kita boleh sebut dengan yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang barangkali paling banyak sekali bersedih dalam sejarah manusia. So, dia akan jadi terbaliklah. Sebelum ni kita cakap orang yang banyak sedih ni iman dia masalah. Atau sebenarnya maksud yang sebenarnya adalah orang yang banyak bersedih ni dia semakin dekat dengan apa yang dilalui oleh para nabi. Dan ini memberikan kepada kita sudut pandang yang berbeza kepada faktor kesedihan dan kaitannya dengan iman. Ia tidak berkadar terus. Dia tidak secara terus bermaksud orang yang banyak bersedih, banyak sangat hibur, lemah imannya. Dan itu juga tidak bermaksud orang yang banyak sedih ni maksudnya imannya iman para nabi. Dia bukan macam tu. Dua-duanya pun tak betul. Maka yang paling betul apa? Kita terima satu realiti yang menangis itu adalah fitrah manusia. Kesedihan juga adalah fitrah manusia. Dan barang siapa yang menolak fitrah ini, dia barangkali dia tak kenal pun diri dia sendiri. So, apa kaitan depresi dengan iman? Tidak ada kaitan secara langsung. Tapi boleh jadi kaitannya apa? Iman salah satu tools untuk kita ubati ataupun terapi kita punya kesedihan. Adapun tentang apa yang Islam tunjukkan, saya suka kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang paling saya suka adalah cerita bagaimana Nabi sendiri mengalami cabaran emosi dan Allah Ta'ala sebagai terapis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan jalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak move on daripada depresi dengan masuk emosi negatif tu yang melanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun-tahun yang awal ada satu peristiwa namanya Fatratul Wahyi, wahyu terputus untuk seorang Nabi.
terputusnya wahyu adalah satu perkara yang besar. Maksudnya Nabi tak dapat nak berhubung dengan cinta yang tertinggi, iaitu Allah Ta'ala. Macam kita, let's say ibu dan ayah kita tak dapat nak hubungi, setiap hari berhubung dengan dia, tiba-tiba tak dapat nak call, tak dapat blue tick dengan pasangan kita, tak dapat, dia tak reply, tiba-tiba unfriends. Maksudnya itu dia punya suasana lah untuk kita faham. Itu yang berlaku kepada Nabi SAW. Allah tak reply Nabi, Allah tak turunkan wahyu, senyap, tak tahu apa cerita. Fatratul wahyi ini dikatakan berlangsung selama seminggu, 2 minggu, ada yang kata sebulan. Tapi penting ia satu tempoh yang signifikan lah untuk menyebabkan seseorang itu rasa agak terkesan dengan lack of interaction dengan pihak yang dia cintai, yang sayangi. Bertambah sedih bila ada orang-orang yang provoke ni. Ada orang-orang musyrikin Quraisy ini yang provoke Nabi SAW, dan mereka bertanya kepada Nabi, "Aina syaitanuka?" Mana syaitan kamu? Merujuk kepada Allah Ta'ala lah. Kerana mereka nak provoke Nabi, sebab selama ni Nabi sampaikan wahyu, tiba-tiba senyap. Lebih berat juga adalah bila ada yang cuba untuk menafsirkan apa yang berlaku. Dikatakan ini disebut oleh Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Kita kalau orang lain buat cari pasal dengan kita, okey lagi lah. Orang kita tak kenal, kawan kita ke, pakcik-pakcik di jalan ke. Tapi ini mak saudara sendiri yang dekat dengan kita, yang tak bela kita, itu satu benda yang berat. Dan Ummu Jamil sebut kepada Nabi, dia kata, "Wadda'aka rabbuk." Tuhan kamu dah tinggalkan kamu, dah Muhammad. Ini satu pengalaman yang sangat berat untuk Nabi SAW. Selepas dalam tempoh yang saya sebutkan tadi, turun wahyu, dan itu adalah surah Ad-Duha. Dan inilah yang kita nak lihat. Kandungan surah Ad-Duha, dia mengandungi terapi daripada Allah Ta'ala untuk Nabi. Wad-duha wal-laili idha saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Demi waktu duha dan malamnya itu gelap gulita dan ia telah berlalu. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Allah terus quote kata-kata Ummu Jamil tadi. Barangkali itu kata-kata yang paling menyakitkan hati Nabi. Kita bersangka-sangka tau, bila ada orang tak reply kita, isteri kita tak reply kita, kita mula ada sangkaan dalam hati kita, dia tinggalkan aku ke? Dia tak suka kat aku ke? Tapi bila ada orang cakap, memang confirm lah ni, dia macam benda tu mengganggu lah kita punya emosi kan. Kita bersangka-sangka je. Tapi bila ada seorang cakap, memang pun Tuhan kau dah tinggalkan kau, memang dia akan terus masuk dalam hati, dan kita boleh jangka yang Nabi mengalami persepsi itu bahkan kepada Allah Ta'ala. Barulah Nabi faham sebenarnya Tuhan tidak akan tinggalkan Nabi SAW. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Bila orang depression, dia paling menyakitkan bila dia rasa benda tu dilalui seorang. Dan cara Allah approach Nabi, Allah beritahu kepada Nabi, Allah bersama dengan Nabi SAW. Bila mana-mana orang mengalami kesedihan yang melampau, kehibaan, kekecewaan, emosi-emosi negatif ni perlu ditanggapi dengan ada rasa connected dengan orang lain. Lagi-lagilah datang terus hukum dia, itu memang sakit jiwa betul ya. Tapi cara kita, kalau kita take care kepada dia, bukan kita nak judge dia pun, kita sekadar berada kat situ untuk dengar je dia. Ini antara yang dekat dengan sains punya pendekatan dalam terapi. Memang terapis fungsi pertama dia adalah dengar. Dan untuk kes Nabi SAW, Allah nak beritahu pada Nabi, Allah dekat dengan Nabi. Feel connected dengan Allah Ta'ala adalah perkara pertama yang Nabi rasai daripada surah Ad-Duha. Maka orang-orang yang mengalami masalah depresi ni, pelajaran pertama ni untuk kita yang di sekeliling dia lah, kita kena pastikan kita ni jadikan orang itu feel connected dengan orang di sekeliling dia. Kalau dia tak rasa connected, maka langkah pertama pun dah salah. Apa jadi pada dia? Dia akan menjauhkan diri, dia akan kesorangan. Bila emosi negatif ni, orang tak rasa nak berada di samping orang sangat. Sebab kita rasa macam, aku tak nak orang judge aku, menyebut hal aku nak sendirian. Maka dengan Allah Ta'ala, Allah beritahu kepada Nabi, Allah dekat dengan Nabi SAW. Kadang-kadang kita ada satu persepsi bahawa agama ni macam agama yang agak kaku dari segi interaksi. Sebab mungkin bayangan kita agama ni agama yang berperaturan. Sirah adalah cerita tentang bagaimana manusia itu berinteraksi sesama manusia secara manusiawi untuk mencapai tujuan penciptaan yang paling agung sekali, melaksanakan seluruh syariat Allah Ta'ala. Dan mereka berjaya selama 23 tahun. Nabi menggunakan pendekatan yang very human. Antaranya dalam satu cerita yang sangat luar biasa, bagaimana Nabi SAW dan para sahabat sendiri saling bersimpati dan berempati sesama mereka. Simpati itu satu hal, maksudnya kita kesian pada dia. Tapi empati ni dia ekstra, dia benda yang lebih mendalam lagi, lebih deep lagi berbanding dengan simpati. Empati adalah kita betul-betul nak masuk ke dalam kasut dia, put ourselves into other shoes kan. Dia adalah betul-betul kita nak rasa apa sebenarnya rasa kalau jadi dia. Ini adalah kisah Nabi SAW bersama dengan dua insan teragung, iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab pada satu malam. Ketiga-tiganya kelaparan dan masing-masing keluar daripada rumah masing-masing dan mereka bertemu di satu jalan. Nabi bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar, kenapa keluar rumah malam-malam macam ni? Dan kita pun sebut
bahawa malam ini bukan waktu yang orang ada aktiviti pada zaman sirah kerana dia gelap gelita. Mereka cakap kami tak keluar rumah melainkan kerana kami lapar. Dan Nabi sebut aku pun sama, aku keluar rumah ni memang sebab aku lapar. So ini satu realiti yang agak sayu untuk kita baca kerana Nabi SAW dan sahabat lapar sampai akhirnya terpaksa keluar rumah untuk lupakan kelaparan itulah. Dan Nabi SAW kerana Nabi tahu ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari yang merupakan seorang yang kaya, hartawan sebenarnya, dan dia adalah daripada Banu Najjar. Banu Najjar ni family Nabi belah Ansar. Nabi pun bawa Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab untuk pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jamu makan. Nabi tak cakap banyak. Nabi bukan cakap bersabarlah kerana lapar ni adalah ujian buat orang beriman. Tapi Nabi terus pimpin tangan mereka bawa ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari menjadi real problem solver. Mereka lapar, so solusi ni kena kenyangkan lah. Itulah masalah orang lapar, dia nak kenyang, dia bukan nak motivasi. Terus mereka jumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari dan Abu Ayyub, Masya Allah, satu empathy yang Abu Ayyub pula pamerkan kepada mereka adalah Abu Ayyub terus jamu makan. Dan bukan jamu makan biasa-biasa, dia ada kebun dekat belakang rumah, dia ambil semua kurma yang ada, dia bagi. Dia ada kambing, dia sebelah satu kambing, dihidangkan kambing. Dan ini satu empathy yang luar biasa daripada Abu Ayyub. Bukan mudah sebenarnya menerima tetamu waktu malam pada zaman tu. Lebih-lebih lagi tetamu itu 3 orang terus, dan ini adalah tetamu paling mulia sekali. Abu Ayyub terus meraihkan tetamu tersebut. Dan Nabi SAW, Masya Allah, bagi sahabat 2 orang tu makan dan Nabi sendiri makan sampai habis. Dan di hujungnya Nabi menangis dan Nabi sebut pada mereka, ini semua makanan yang akan Allah tanya di akhirat kelak. Maksudnya kamu dapat tenaga, dapat nutrien daripada makanan ni. Bagaimana kamu terjemahkan rasa bersyukur terhadap apa yang Allah anugerahkan? Dan yang menariknya adalah Nabi sebut selepas mereka makan. Nabi tak sebut awal tu. Maksudnya kalau kita daripada awal lagi, syukurlah ada orang lebih susah lagi daripada kita. Nabi SAW sebut itu di hujung lepas dah makan. Barulah daripada selesaikan masalah, baru Nabi beritahu. Itu pun Nabi bukan guna bahasa kamu ni sabarlah, kamu ni bersyukurlah. Tapi Nabi sebut kita ni sama-sama perlu bersyukur, perlu bersabar dengan apa yang berlaku. Dan lepas habis makan-makan di rumah Abu Ayyub, Nabi pun balik, sahabat 2 orang tu pun balik ke rumah masing-masing. Tetamu yang agung datang ke rumah Abu Ayyub tadi pun dah balik. Sebelum Nabi balik, Nabi cakap kepada Abu Ayyub, esok datang rumahku. Kenapa? Tentu sekali ada hal yang mustahak lah. Dan Abu Ayyub esok datang rumah Nabi, dan esoknya Nabi terus hadiahkan Abu Ayyub seorang jariah, seorang hamba perempuan, atas empati Nabi kepada Abu Ayyub pula kerana melayani Nabi dan 2 sahabat tadi pada malam semalam tu kan. Dan Abu Ayyub pun terima hadiah tu. Dia balik rumah. Isteri Abu Ayyub tanya, siapa tu? Dan Abu Ayyub sebut, ini adalah hadiah daripada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sebut, buat yang paling baik kepada hamba. Dan yang paling best sekali, Abu Ayyub ni tunjukkan lagi empati dia kepada hamba tu. Kalau kita fikir buat baik tu maksudnya apa? Yang paling jauh kita boleh fikir bila kita kata okey, buat baik pada hamba ni, maksudnya okay, bagi makan kat dia, bagi minum dia, bagi bilik dekat dia, jangan seksa dia. Kita mungkin fikir sampai situ je. Tapi Abu Ayyub dia fikir sejauh yang boleh, dia cari yang maksimum sekali. Apa dia buat? Dia fikir apa lagi yang lebih baik kepada seorang hamba melainkan bebaskan dia. So dia terus bebaskan hamba tadi kerana dia rasa itulah maksud buat baik pada hamba yang paling maksimum sekali. Ini empathy yang luar biasa ditunjukkan oleh Nabi kepada Abu Bakar dan Umar, kepada Abu Ayyub, dan ditunjukkan oleh Abu Ayyub kepada Abu Bakar, kepada Umar Al-Khattab, kepada Nabi SAW, kepada hamba tadi. Banyak lagi cerita dalam sirah yang lain yang menunjukkan Nabi SAW ni dia berinteraksi dengan para sahabat secara manusia. Dia ada human touch dekat situ. Kita pun tahu semua orang adalah human dan semua orang perlukan human touch tu untuk betul-betul dia berubah, untuk dia rasa terkesan, untuk dia rasa mendapat impact daripada kehadiran kita. Sangat adil untuk kita ambil sikap yang Nabi SAW pamerkan kepada kita ni untuk kita bersikap manusiawi kepada semua orang. So dalam topik kita yang besar, depresi ini adalah very human untuk kita tanyakan soalan kepada kita. Kita ni memang tak pernah sedih ke? Kita ni memang tak pernah rasa kesusahan hati ke? Dan ketika kita mengalami perasaan tersebut, adakah kita suka kalau orang lontarkan kata-kata begitu kepada kita pula? Sebagaimana kita lontarkan perkataan itu pada orang lain, pada orang yang ditimpa depresi. Kita kata dia lemah iman, tak solat ke, tak sabar ke. Bahkan kata-kata sabarlah pun menyakit hati juga sebenarnya. Kamu ingat aku tak sabar ke? Aku dah berapa hari tahan sabar ni. Kamu masih cakap lagi, suruh aku sabar lagi. Misalnya. Itu adalah tanda kita empati, dan itu tanda kita ni manusiawi dalam kita punya interaksi. Dan agama ni adalah agama yang meraihkan hal-hal manusiawi sebagaimana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis. Itu kata-kata Salman Al-Farisi sebenarnya, dan Nabi quote kata-kata ni, sesungguhnya untuk diri kamu pun ada haknya. Bukan ada hak Allah Ta'ala, bukan ada hak Rasul saja, ada hak kepada diri kamu sendiri. Hadis tu agak panjang, lagi panjang sebenarnya. Salman sebut diri kamu pun ada haknya. Maksudnya kalau kamu sedih, kamu kena uruskan kesedihan kamu. Kalau kamu rasa hiba, kamu kena uruskan hiba kamu. Kalau kamu depresi, kena tahu yang itu besar dalam agama. Bukan jaga hak Allah Ta'ala je, jaga hak diri kamu pun sebahagian daripada tuntutan agama. Jadi, kesimpulannya, depresi adalah satu penyakit psikologi dan iman tidak boleh sama sekali dikaitkan sebagai punca. Iman membantu sebagai salah satu rawatan dalam psikoterapi yang mana
ia juga mampu mengurangkan beban dan memberi kekuatan kepada pesakit depresi dalam menghadapi ujian. Umat Islam perlulah menjauhi sangkaan buruk dan menghukum pesakit depresi serta cuba menambah kefahaman tentang isu kesihatan mental supaya ia tidak menjadi fitnah kepada imej Islam itu sendiri. Ku sendiri tak tahu apa yang sudah jadi. Ku rasa macam mimpi, hanyut di realiti. Kesannya hari ini penyakit tiada luka, sakit tiada parut. Sakitnya di kepala bercelaru mengarut. Tindakan luar biasa, marah terus mencarut. Lupa semua kata, rasa nyawa tercabut. Aku faham apa yang kau rasa. Janganlah kecewa, ku sentiasa ada.